Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas hari ini kita akan belajar bab 1 berkenaan dengan pengenalan kepada food preservation, pengawetan makanan. Okay, first chapter adalah berkenaan dengan definisi ataupun maksud kepada pengawetan makanan tersebut dan makanan tambahan, apa maksud ataupun apa definisi unit operasi dalam pemprosesan makanan dan jaminan kualiti dalam pemprosesan makanan. Okey, sebelum kita pergi kepada setiap satu, saya harap semua orang baca doa masing-masing sebelum kita bermulalah. Okey, baca doa sebelum belajar dahulu. Okey. Okey, untuk bab 1 pada kelas hari ini, kita akan overview untuk pengenalan bab 1. Kita akan sentuh berkenaan dengan definisi, maksud, apakah itu pengawet makanan, apakah itu makanan tambahan ataupun bahan tambahan dalam makanan, apakah maksud operasi unit dalam pemprosesan makanan, apakah jenis-jenis pemprosesan makanan, apakah maksud jaminan kualiti dalam pemprosesan makanan, macam mana, okey, tujuan jaminan kualiti dan kepentingannya. Okey, kaedah-kaedah dalam mengawal kualiti. Okey, first kita akan masuk kepada definisi food preservation, pengawetan makanan. Okey, dan nama pun pengawetan makanan, jadi fungsi proses food preservation adalah untuk mengawet makanan. So, supaya kita nak prolong dia punya shelf life. Maksudnya kita nak panjangkan jangka hayat makanan supaya dia lambat rosak ataupun lambat expired. The process of treating and handling food in such a way as to stop, control or slow down spoilage and to minimize the possibility of foodborne illness while maintaining the optimal nutritional value, texture and flavour. So, food preservation ni adalah satu proses untuk merawat dan handle, menangani makanan supaya untuk kita slow down kan, maksudnya kita nak memperlambatkan ataupun untuk menghentikan, mengawal kerosakan dan untuk meminimumkan ataupun mengurangkan kemungkinan berlakunya penyakit bawaan makanan. Penyakit bawaan makanan foodborne illness ni apa? Penyakit bawaan makanan foodborne illness ni, contoh penyakit yang disebabkan makanan, kita makan makanan tersebut and then kita sakit perut macam cirit-pirit, macam tu. Itu adalah penyakit bawaan makanan lah. Biasanya disebabkan bakteria seperti Salmonella, Listeria, bukan histeria, Listeria. So, biasanya awak pernah dengar penyakit bawaan makanan ni sebabkan Salmonella ni kat TV lah ataupun dekat radio, berkenaan dengan kesedaran untuk memilih makanan yang baik. Maksudnya jangan pilih makanan yang rosak lah. Okay. So, kita proses merawat makanan tambah untuk mengawet makanan ni supaya kita nak slow down kan, kita nak mengurangkan bakteria dekat makanan tersebut. Sebab bila ada bakteria, maksudnya dia makin banyak bakteria, makin cepat rosak lah. Okay. Makin cepat expired makanan tersebut. Macam makin cepat basi. Okay. And then untuk maintain, untuk mengekalkan nilai nutrisi, tekstur makanan, rasa makanan yang optimum. Okay.
So, itu adalah maksud kepada food preservation. Kalau food additive pula, bahan tambahan ataupun makanan tambahan yang kita letak pada makanan, ia adalah a substance added to something in small quantities to preserve flavor. Ia adalah satu bahan yang ditambahkan kepada sesuatu, satu produk atau satu makanan dalam kuantiti yang sedikit untuk preserve flavor. Okay, maksudnya untuk mengekalkan rasa ataupun untuk meningkatkan rasa, penampilan makanan tersebut ataupun kualiti yang lain. Contoh macam food additive adalah macam awak tambah food colouring, pewarna makanan. Itu untuk meningkatkan appearance dia lah, nak tambah colour, nampak lebih cantik. Ataupun awak letak MSG, itu untuk enhance, untuk meningkatkan dari sudut rasa. Okay. So, food additive ni ada banyak. Okay. So, setiap jenis food additive tu dia ada function dia tersendiri lah. Okay. Sama ada nak enhance rasa, warna, appearance lah. Ataupun kualiti yang lain yang ada pada makanan. So, next kita pergi kepada operasi unit dalam pemprosesan makanan. So, definisi bagi unit operasi adalah physical change or chemical transformation such as separation, crystallization, evaporation, filtration, polymerization, isomerization, and other reactions. So, maksud unit operasi adalah ia adalah satu perubahan fizikal ataupun transformasi kimia yang berlaku dalam makanan tersebut lah. Okay. Physical change ni biasanya adalah satu, biasanya kalau contoh awak nak buat produk. Contoh awak nak buat produk jam. Okay, jam. Buah jam lah. Biasa jam kita mungkin ambil jam, kita pilih buah strawberry contohnya. So, mula-mula kita pilih buah kan. Buah yang cantik, buah yang tidak rosak, and then lepas kita dah kumpul buah yang kita nak, kita buat apa? Kita basuh. Okay, and then kita basuh, and then lepas kita basuh, sama ada kita potong-potong dia kepada saiz yang lebih kecil lah, ataupun awak blend dia. Okay, awak blend dia ataupun awak cut dia, awak cutting. Maksudnya dekat situ ada perubahan fizikal terhadap buah tersebut. Ada transformasi lah. Daripada buah yang sebiji tu awak dah blend dia. So, macam dah jadi macam paste. So, ada perubahan fizikal. Okay, buah tu. So, lepas tu mungkin awak nak tambah garam ataupun awak nak tambah gula. So, dekat situ ada transformasi kimia sebab awak add something, add bahan. Bila awak add something dekat daripada ori buah tu saja, lepas tu awak tambah something. So, dah ada, bila dia dah bercantum, dah mix. So, nanti dia akan react lah antara satu sama lain. So, dekat situ ada transformasi kimia walaupun kita tak nampak. Okay, sebab benda tu halus secara kimia. Okay. Selain daripada itu, proses-proses yang melibatkan perubahan fizikal ataupun transformasi kimia adalah seperti separation yang macam pemisahan lah, sama ada pemisahan dari sudut fizikal, kita potong dia, okay, and then crystallization, okay, penghabluran, and then evaporation, penyejatan, penapisan, pempolimeran, isomerasi, dan tindak balas lain. Okay. Ia adalah langkah asas dalam memproses makanan. Okay. Sebelum ni saya ada minta awak untuk cari vocabulary yang tak biasa dengar lah. So, saya rasa sebahagian daripada ni banyak yang awak tak pernah dengar. Macam crystallization, okay, and then polymerization, isomerization. So, masing-masing dah baca kan sedikit apa itu crystallization, apa itu polymerization, apa itu isomerization.
Ia adalah satu term, satu perkataan yang lebih kepada kimia sikit lah, chemistry. So lepas ni saya akan terangkan apakah itu proses crystallization, polymerization dengan isomerization. So yang evaporation tu saya rasa dah faham, penyejatan, penapisan, okay, pemisahan. So, maksud isomerization, okay, yang ni saya bagi tunjuk gambaran supaya awak mudah fahamlah apakah maksud pada isomerization. Macam mana proses isomerization tu. So, awak tak perlu hafal simbol ni lah, simbol kimia ni. Okay. Kalau awak memang major kimia, so memang awak kena hafal lah. Sekarang ni awak bukan major ambil course kimia, tidak. Saya cuma nak awak faham prinsip dia. Isomerization ni berkenaan dengan apa. So isomerization ni adalah okay, awak kena tahu setiap benda dia terdiri daripada kimia. Ada struktur dia, ada molekul. Okay. So and then setiap molekul tu dia ada struktur dia sendiri. Sama ada struktur dia bentuk bulat, bentuk rectangle, ada macam-macam bentuk lah. Okay, and then ada yang bentuk dia struktur yang panjang, rantaian panjang, straight long chain. So bila dia straight long chain, okay, kita nak convert dia kepada bentuk yang lebih bercambah, maksudnya branch. So kita nak daripada straight long chain molekul tu kita nak tukar kepada branch molekul. So kita boleh melalui proses isomerization lah. Okay. Molekul tersebut boleh melalui isomerization untuk tukarkan shape dia. Nak tukarkan struktur dia kepada branch. Maksudnya bercambah. Okay. So next, saya nak awak tengok video. Okay, ini video pasal crystallization, penghabluran. Sekejap. Okay, crystallization adalah satu proses memisahkan bahan yang pure, yang asli dalam bentuk kristal. Okay, antara salah satu proses crystallization ni contoh awak nak tengok, awak nak buat eksperimen sendiri kan. So mungkin awak boleh ambil gula, then air panas. Okay, lepas tu awak kacau gula dengan air panas tu. Okay, dia akan larut. Awak takkan nampak kristal gula tu lagi lah. And then awak biar lama dekat luar sampai dia dah, air panas tu dah jadi sejuk. Okay. Nanti awak akan nampak macam ada fine kristalnya halus dekat dasar gelas tu. Dekat dasar air tu lah. Air larutan gula tu. Okay. Itu adalah proses crystallization. Okay, bila dia dah sejuk, dia akan form kristal yang halus. So sama macam kalau awak nak produce, kalau kilang dia nak produce garam, biasanya garam dia ambil daripada sumber laut kan. So nak dapatkan garam tu pun dia guna proses crystallization. Okay. So video ni awak boleh tengok dekat YouTube. Senang dapat.
Ini adalah proses distillation. Di mana proses distillation ni parti minyak. Contoh awak nak ambil parti minyak daripada aroma orange kan. So dia ada guna essential oil lah. Okay, ni awak nampak dia ambil steamer and then dia isi kulit orange. So dia buka air. Dia didihkan tu and then daripada nanti dapat uap kan. Okay. Daripada uap tu dia akan air. Uap air tu adalah aromatic water lah. Water tu. And then itulah yang kita panggil essential oil. Okay. Itu untuk distillation lah. Okay, next. Ni pasal polymerization. Okay, mana tak faham yang pasal distillation tadi tu. Okay, saya ulang semula. Distillation adalah satu proses melibatkan penukaran liquid. Okay, liquid contoh liquid daripada air didihan kulit orange tadi tu kepada vapor, air wap. Dan tukar semula, condense balik sejak semula untuk tukar balik kepada liquid form. Okay. Polymerization, pempoleran. Okay, dekat sini tengok polyethylene. Dia guna istilah polyethylene dalam kurungan. So poly ni maksud dia adalah banyak. Ethylene ni adalah nama.
Dia kata etin tu tadi adalah ni namanya etin. Ada 2 karbon, ada 4 hidrogen. So ini adalah satu etin monomer. Ini satu etin, ini satu lagi etin, ada lagi satu etin. So dekat sini ada 4 etin. Okay, ada dua bond, ada double bond. Ini pun ada double bond. So dekat sini total ada 4 etin. Okay. So sekarang ni dia nak gabungkan etin tu ke 4 etin tu jadi satu long chain yang panjang. Okay, bila dia dah gabungkan, double bond tu dah ada. So tinggal single bond sahaja. Daripada 4 etin tadi tu dia dah jadi satu structure yang sama. So kita panggil polyetin. Okay. So konklusinya, polymerization ni adalah untuk ia adalah satu proses untuk menggabungkan monomer-monomer tadi tu kepada rantaian yang lebih panjang dan besar. Digabungkanlah. So bila dah gabung, kita panggil polimer. Okay. Kita dah tak panggil monomer lagi lah sebab dia dah jadi satu structure yang panjang. Satu molekul yang panjang. So kita panggil polimer. So next adalah jenis-jenis pemprosesan makanan. Dia ada preservative, fermentation, refrigeration. Preservative adalah pengawet. Any numerous chemical or natural additive used to prevent or retard spoilage caused by chemical changes. Okay, pengawet adalah satu bahan, apa-apa bahan kimia ataupun bahan tambahan secara semula jadi yang digunakan untuk mencegah ataupun menangguhkan, melambatkan kerosakan yang disebabkan oleh perubahan kimia. Okay, apa-apa bahan kimia ataupun bahan natural yang ditambah untuk melambatkan kerosakan. Biasanya kerosakan disebabkan perubahan kimia yang berlaku dekat produk tersebut. Dalam makanan tersebut lah. Okay. Biasanya perubahan kimia ni berlaku biasanya disebabkan enzim. So biasanya kalau kita tambah bahan kimia ataupun bahan natural, kita biasanya dia akan efek kepada enzim yang ada dekat dalam makanan tu ataupun dalam tumbuh-tumbuhan lah. Okay. So next, fermentation, chemical process by which molecules such as glucose are broken down into ethanol, plant or yeast or lactic acid, animal, and aerobically without oxygen. So fermentation ni saya rasa semua orang pernah dengar. Fermentasi ataupun penampaian. Ia adalah satu proses kimia di mana molekul seperti glukos, saya beri contoh chemical molekul glukos, dipecahkan jadi etanol ataupun dia boleh produce lactic acid secara anaerobically. So fermentasi yang macam glukos broken down into ethanol ataupun lactic acid, biasanya fermentasi yang tidak menggunakan oksigen, tanpa oksigen. Kalau orang kata anaerobically, maksudnya dia tak menggunakan oksigen. Okay, contoh fermentasi yang biasa awak buat dekat rumah adalah biasanya bila awak nak buat roti lah, ada yeast, ada gula, ada air. So yeast adalah dari sudut plant lah. Okay, yeast kat sini. Kalau awak guna yeast ataupun awak guna tumbuh-tumbuhan ataupun dekat dalam tumbuh-tumbuhan, okay, ada gula juga. So yeast dia nak makan gula. Bila dia dah makan gula, dia akan produce ethanol. Contoh awak nak buat roti, awak akan campur yeast dengan gula dengan air and then awak biarkan sekejap. Dan awak tutup dia kan. Sebab kita tak nak ada oksigen.
Okay. Tak menggunakan oksigen lah fermentasi ni. So, bila tak gunakan oksigen, glukos tadi tu, bila dah kena broken down oleh yeast, dia akan produce etanol, sejenis alkohol. Okay, itu kalau kita guna yeast ataupun biasanya dekat dalam tumbuh-tumbuhan pun dia ada glukos. Okay, setiap tumbuh-tumbuhan, setiap organisma dia ada glukos dekat dalam diri dia. So, bila ada berlakunya fermentasi tanpa oksigen, glukos tersebut dia akan broken down into etanol. Okay, itu untuk plant ataupun yeast. Kalau dekat dalam animal, haiwan ataupun kita sendiri, okay, kita manusia ni, kat dalam badan diri kita pun kita ada glukos, type of sugar. Maksudnya jenis gula lah dalam badan. Dekat haiwan pun sama. Dia ada sugar dalam badan dia, iaitu glukos. So, contoh kalau dalam badan kita, berlaku juga fermentasi. Dengan dekat badan haiwan juga, berlaku juga fermentasi tanpa oksigen. So, glukos yang ada dalam badan kita ataupun dalam badan haiwan, dia akan broken down into lactic acid. Dia tak akan broken down into etanol. Kenapa? Biasanya sugar dia melalui proses fermentasi ni, dia akan produce lactic acid bersama tenaga. Dari situlah kita akan dapat tenaga. Okay? Tenaga untuk berlari, untuk bercakap, untuk menggerakkan badan kita. And then refrigeration, penyejukan. Ia adalah satu proses penyejukan ruang, bahan, sistem untuk menurunkan ataupun mengekalkan suhu di bawah suhu persekitaran. Ambient temperature adalah suhu persekitaran. Okay. Ambient temperature ni biasa room temperature, suhu bilik. Okay. So, next adalah freezing, drying and dehydration, thermal processing. Okay, freezing adalah a phase transition where a liquid turns into a solid when its temperature is lowered below its freezing point. Okay, freezing adalah satu fasa peralihan di mana cecair berubah into pepejal apabila suhu di bawah suhu titik beku. Okay, freezing point, suhu titik beku. Maksudnya suhu titik beku ni biasanya di bawah 0 Celsius lah. Okay. Contoh bila kita nak membekukan sesuatu objek ataupun sistem, okay, berlakunya fasa peralihan di mana liquid bertukar jadi solid. Okay. Dan dia berlaku bila suhu di bawah suhu titik beku. Okay, di bawah suhu 0 Celsius. Itu untuk suhu titik beku. Kalau suhu takat didih adalah melebihi 100 degree. Okay. Kalau awak biasa awak didih air, nak masak air kan, awak nampak dia mendidih. So, adalah bila awak cek suhu dia, biasanya kita tak cek kan. Kita tengok bila dah berbunyi, kita tu, cerek kita tu dah boleh tutup. Tapi biasanya kalau awak cek suhu dia, suhu yang dah mendidih, dia melebihi 100 degree. Okay. Kalau freezing point bawah 0 degrees, so boiling point maksudnya titik didih adalah melebihi 100 degree. Okay, drying and dehydration, pengiringan dan penyahidratan. Mass transfer process consisting of removal of water and another solvent by evaporation from a solid, semi-solid or liquid. So, drying adalah satu proses peralihan ataupun pemindahan jisim yang terdiri daripada penyingkiran air ataupun apa-apa pelarut yang biasanya disebabkan proses penyejatan daripada pepejal, semi-pepejal ataupun liquid, cecair. Okay, itu adalah maksud kepada drying. Okay, proses pemindahan jisim yang terdiri daripada penyingkiran air ataupun apa-apa pelarut. Okay, daripada proses penyejatan. Kalau untuk dehydration, penyahidratan, maksud dia adalah di mana keadaan penyahidratan berlaku bila
loss of body fluids, mostly water, exceeds the amount that is taken in. Keadaan yang boleh berlaku apabila kita kehilangan cecair dalam badan melebihi jumlah yang kita ambil. Okey, maksudnya air yang keluar daripada badan kita melebihi air yang kita minum. Okey, itu untuk dehydration. Okey, thermal processing adalah pemprosesan termal. Okey, ada orang tanya saya apakah maksud termal. Okey, biasanya definisi ataupun term thermal tu adalah merujuk kepada haba, heat. Kalau awak dengar term THERM, itu merujuk kepada heat, haba. Okay. So, bila kata haba, so ada berkenaan, dia merujuk kepada suhu, pemanasan. Okay. Ia adalah satu teknik proses mensterilize makanan, di mana makanan itu dipanaskan ke suhu yang lebih tinggi untuk menghapuskan mikrobs dengan enzim. Okey, kenapa mikrobs dengan enzim? Biasanya kita dengar untuk hapuskan ataupun untuk mengurangkan enzim kan, mengurangkan mikrobs kan. Okey, sebab mikrobs boleh menyebabkan kerosakan makanan seperti salmonella tu tadi. Okey, dia boleh makanan cepat reput lah. Okey, sama juga sebenarnya untuk enzim. Enzim ni biasanya memang dah ada kat dalam makanan tu sendiri. Okay, setiap benda yang hidup ada enzim. Okay, enzim ni fungsi dia apa? Awak kena tahu dulu enzim ni fungsi dia apa. So, enzim ni main function dia adalah untuk meningkatkan kadar perkembangan ataupun pertumbuhan sesuatu sistem. Okay, contoh enzim dalam badan kita. Kita pun ada enzim. So, enzim ni bantu kita untuk cepat grow. Cepat untuk kembang. Okay. Cepat untuk matang lah orang kata. Okay, sama juga untuk dalam tumbuh-tumbuhan. Enzim function dia adalah untuk meningkatkan kadar reaksi dalam tumbuh-tumbuhan. Cepat matang, cepat masak, buah cepat masak. Okay. Kenapa kita nak destroy enzim ni juga? Sebab kenapa? Dan nama function dia untuk meningkatkan kadar perkembangan ataupun pertumbuhan sesuatu sistem. Jadi, bila kita destroy enzim, okay, maksudnya kita boleh hentikan main function dia. Okay, maksudnya untuk kita hentikan kadar pertumbuhan sesuatu sistem tu lah, sesuatu makanan ataupun sesuatu tumbuhan. Bila kita dah destroy enzim, so dia lambat menua lah, lambat tumbuh. So samalah dekat kita. Enzim dekat dalam badan kita bila ada banyak, so kita lebih cepat tua. Kalau kata lebih cepat tua, maksudnya lebih cepat mati pula. Apa kalau contoh dekat haiwan lah ataupun dekat tumbuh-tumbuhan. Okay. Kalau ada banyak enzim, maksudnya cepat tumbuh kan. And then cepatlah juga dia reput, rosak. Sebab semua dia dah habis berkembang dah, jadi dia cepat rosak lah. Okay. So the specific amount of time required depends upon the specific food. So suhu yang ditetapkan juga boleh efek kepada masa yang diperlukan untuk heat makanan tersebut. So kalau suhu dia lebih tinggi, so mungkin masa yang diperuntukkan untuk memanaskan makanan tersebut lebih pendek. Kalau suhu dia tidak terlampau tinggi, so masa untuk memanaskan makanan tersebut mungkin lebih panjang. Okay. Kalau suhu tinggi, masa panjang, so makanan tersebut mudah dah jadi terlebih masak lah.
Okay. So next, scanning and aseptic processing. Scanning adalah pengertian dan pemprosesan aseptik. Okay, term aseptik ni adalah merujuk pada satu keadaan yang bersih ataupun sterilized. Okay, a method of preserving food in which the food contents are processed and sealed in airtight container. Ia adalah satu kaedah untuk mengawet makanan di mana makanan diproses dan disimpan di dalam bekas kedap udara. Then aseptic processing is a processing technique wherein commercially thermally sterilized liquid products are packaged into previously sterilized containers under sterilized condition to produce shelf-stable products that do not need refrigeration. Okay, pemprosesan aseptik adalah satu teknik pemprosesan di mana contoh kita bagi liquid, okay, liquid cecair, kita heat dia untuk kita sterilizekan dia. Sterilizekan contoh liquid produk adalah contoh susu. Okay, susu tu kita heat dia untuk kita sterilizekan dia, mati microbes supaya untuk kita destroy microbes dekat susu tu. And then lepas tu kita nak bungkus kat dalam bekas ataupun kotak yang telah disterilizkan juga di dalam keadaan yang sterilized. Okay. So dekat sini awak kena faham. Produk tu kita nak sterilize. Okay, sterilize secara heat maksudnya kita nak panaskan. And then kita nak bungkus dia juga dekat dalam packaging yang telah disterilizkan juga. Di dalam keadaan yang sterilized. Sterilized ni maksudnya bersih lah. Bersih, clean. Okay. Untuk menghasilkan produk yang tahan lama yang tidak perlukan proses penyejukan ataupun kita tak perlu letak produk tu dekat chiller, dekat refrigerator. So contoh susu UHT. Susu UHT awak pernah dengar kan, ultra high temperature. So ultra high temperature maksudnya dia menggunakan dia panaskan susu tu dekat suhu yang sangat tinggi, melebihi 100 degree selama 4 second. So bila dia sterilize susu tu dekat heat yang tinggi, dia akan masuk ke dalam kotak yang ada sterilize, yang telah disterilize kotak tersebut. So and then ditutup. Then kotak susu tu kita boleh letak dekat suhu bilik saja, tak perlu letak dekat dalam chiller. Itu adalah satu kelebihan bila kita produce makanan dalam pemprosesan aseptik. Okay. Sebab ada yang susu yang kita tak buat sterilize thermally, and then kita tak menggunakan kotak yang sterilize, kita boleh minum, kita boleh produce, tapi dia punya shelf life, jangka hayat lebih pendek berbanding dengan susu yang telah disterilize dan kotak yang telah disterilize. So dan susu tu tadi juga dia tak boleh letak dekat suhu bilik, dia perlu sentiasa letak dekat dalam chiller. Kalau letak dekat luar, dia cepat rosak. So next adalah microwave processing, pemprosesan gelombang mikro. Okay, gelombang mikro biasanya menggunakan alatan seperti oven dengan autoclave, di mana alatan yang menggunakan proses pemanasan menggunakan gelombang lah. Okay. Process of heating food to destroy microorganism via thermal effects. Okay, proses memanaskan makanan untuk membunuh mikroorganisma dengan menggunakan kesan haba, kesan terma. Okay, biasanya alatan yang kita gunakan adalah oven ataupun autoclave. Okay, autoclave. Okay, biasanya autoclave ni, mesin autoclave ni kita gunakan dekat dalam
makmal kimia, makmal mikrobiologi. Biasa setiap makmal kita ada radas kaca. Okay, radas kaca. Sebelum kita guna untuk buat eksperimen, kita kena sterilisekan dia. Okay. Sterilisekan, masuk radas kaca tu kat dalam autoclave. And then dalam autoclave tu dia akan heat lah radas kaca tu. Okay, lepas tu lepas dah habis proses pemanasan kat dalam autoclave, okay, dah sejukkan radas kaca tu, barulah kita boleh menggunakan radas kaca tu untuk next experiment. Okay, so aplikasi ni juga kita boleh apply dalam pemprosesan makanan untuk destroy mikroorganisma dekat makanan supaya makanan tu tahan lama. So macam dekat radas kaca tu, kita nak panaskan dia masuk dalam autoclave sebab kita nak destroy mikroorganisma yang ada dekat, yang attach dekat dinding-dinding radas kaca tu lah. So nanti kita so eksperimen kita valid lah, tak tercemar. Okay. So next berkenaan dengan pasteurization. Okay, pernah dengar susu pasta? Okay, susu pasta, susu UHT, ia adalah dua proses susu yang dua produk susu yang melalui proses yang berbeza. Okay. Pasteurisasi, a process in which water and certain packaged and non-packaged foods are treated with mild heat, usually less than 100 degrees to eliminate pathogens and extend shelf life. So, ia adalah satu proses di mana air dan makanan yang dibungkus ataupun yang tidak dibungkus dirawat dengan api yang sederhana ataupun ringan, usually melebihi 100 degree untuk menghilangkan patogen dan memanjangkan jangka hayat makanan tersebut. So, contoh air tu kita panaskan dengan panas dengan suhu tidak melebihi 100 degree lah. Okay, macam kalau saya cakap tadi, ultra high temperature kan, dia guna temperature yang tinggi melebihi 100 degree. Itu untuk ultra high temperature UHT. Kalau susu pasta, biasanya susu tu kita panaskan kurang daripada 100 degree. So, bila kurang daripada 100 degree, dia punya jangka hayat lebih pendek berbanding dengan susu UHT. Dan biasanya susu pasta ni kita tak boleh letak dekat suhu bilik. Dia kena letak dekat dalam chiller sepanjang masa. Okay. So, next adalah irradiasi. Irradiation adalah satu proses ionizing radiasi menggunakan penerapan sinaran ion pada makanan untuk meningkatkan keselamatan dan memanjangkan jangka hayat makanan dengan mengurangkan ataupun menghilangkan mikroorganisma dan serangga yang ada pada makanan tersebut. So, irradiasi ni dia menggunakan sinaran ion. Sinaran ion tu dipancarkan dekat makanan untuk meningkatkan keselamatan dan memanjangkan jangka hayat makanan. Okay. Biasanya irradiasi ni dia menggunakan gelombang gamma, gelombang UV, okay, ion kan. So, dia menggunakan elektron daripada gamma ataupun UV, okay, dia pancarkan dekat makanan. Okay. And then packaging, process of wrapping products in order to protect or enclosing products for distribution, storage, sale and use. Ia adalah satu proses membungkus produk untuk melindungi dan memasukkan produk untuk proses distribution, penyimpanan, penjualan dan penggunaan. Okay, teknik-teknik lain untuk mengawet ataupun memelihara makanan adalah smoking, salting dan pickling. Okay, smoking ni bukan merokok Smoking ni adalah satu proses macam produk dia daging salai, itik salai, ikan keli salai. Okay, macam contoh
Produk tu kita salai menggunakan, kita treat dia menggunakan asap. Okay. Kita letak atas asap. Okay, kalau salty macam ikan masin. Okay. And then pickling macam jeruk menggunakan cuka. Okay, ini semua ni adalah teknik-teknik untuk memanjangkan jangka hayat makanan. Dan untuk menghapuskan, melambatkan pengembangan ataupun pertumbuhan mikroorganisma yang ada dekat makanan. So, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, saya nak awak tengok video. Okay, video ni adalah pasal irradiation. Tengok je. Okay, biasanya makanan yang telah melalui proses iradiasi akan ada simbol dekat packaging lah. Simbol ni so biasanya untuk radiasi kanan dia ada satu chamber ataupun satu bilik khas untuk buat radiasi tu lah. Sebab kita tak nak iradiasi yang menggunakan gelombang gamma ataupun gelombang UV orang. Kita just untuk kita gunakan dia dekat makanan tu saja. Okay, sebab kalau terkena dekat macam kanser apa semua. Okay, food radiasi adalah kerjasama ataupun aplikasi nuclear science. Nuclear science yang di-apply dalam food and agriculture.
Okay, untuk extend the shelf life of food dengan untuk extend the staple supplies lah. Staple supplies ni macam gandum, beras and then jagung dan lain-lain. Okay. Itu saja kelas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.